Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Kita akan masuk topik 1.4, penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Untuk topik ini, Cikgu Teo akan buat 3 video yang berasingan kerana ini topik yang agak panjang ya. Topik pertama yang kita akan bincang ialah ralat. Kerana awak kena faham dulu apa maksud ralat dan macam mana kita nak mengatasi dia sebelum kita boleh guna alat pengukur dengan betul. Jadi apa maksud ralat? Ralat maksud bila kita buat ukuran dengan alat pengukur, bacaan yang kita dapat tu ada beza dengan bacaan yang sebenar. Itulah maksud ralat. Maksudnya apa yang kita catat tu daripada pengukuran macam salah lah. Itu ralat. Ralat ada 2 jenis, iaitu ralat sistematik dengan ralat rawak. Kalau ralat sistematik, nilai dia, beza nilai dia dengan bacaan sebenar sentiasa sama, iaitu malah. Contohnya, setiap kali kita ukur panjang sesuatu objek, dia akan tambah 0.05 cm. Katakan setiap kali 0.05 cm, nilai dia sentiasa sama. Beza nilai itu. Jadi ralat sistematik ini disebabkan oleh alat. Alat yang kita guna tu ada sedikit masalah. Itu yang menyebabkan ralat sistematik. Macam mana pula dengan ralat rawak? Ralat rawak ini tak ada kaitan dengan alat. Alat perfect je. Yang masalah adalah manusia. Pemerhati. Dia disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Kita tengok contoh pula. Contoh ralat sistematik adalah ralat sifar, iaitu alat pengukur yang kita guna tu tak jitu. Kalau ralat rawak adalah disebabkan oleh pemerhati, contohnya adalah ralat parallax. Ralat parallax ini adalah kecuaian pemerhati bila dia ambil bacaan. Dia salah guna teknik. Kalau susah nak faham, jangan risau. Kita tengok satu-satu. Kita tengok dulu apa dia ralat sifar. Cikgu Teo tunjuk contoh ya. Ini contoh ralat sifar. Tengok alat A di sini. Ini alat A. Skala dia perfect sahaja. Bila kita tak buat ukuran, bacaan dia memang kosong. Kalau kita tengok alat B, ini ada sedikit masalah. Dia sudah sengit sedikit. Ini diambil sebelum kita buat ukuran. Kita tak ukur apa-apa lagi. Sepatutnya kosong. Tapi dia sudah ada bacaan 0.03 cm. Manakala untuk alat C, sebelum kita buat pengukuran, dia ada bacaan negatif pula. Dia ada bacaan negatif 0.06 cm. Jadi inilah maksud ralat sifar. Kalau ada ralat sifar, macam mana kita buat ukuran? Ataupun alat tu tak boleh guna terus dah? Jangan risau, boleh guna. Macam mana kita mengatasi dia? Ralat sistematik, pertama sekali, kita kena kendalikan eksperimen dengan berhati-hati dulu. Supaya kita dapat kesan ada ralat sifar. Lepas tu, kita boleh ulang eksperimen itu dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Kalau guna alat pengukur yang berbeza, dapat bacaan yang berbeza, kemungkinan besar kita ada ralat sifar. Dan kita kena ambil kira ralat sifar untuk dapatkan bacaan sebenar. Apa maksudnya? Balik kepada contoh tadi. Kalau kita guna alat A, tak ada ralat sifar, tak ada masalah. Tapi kalau kita guna ralat B, bukan ralat, alat. Kalau kita guna alat B dan alat C, kita kena buat sedikit tambahan terhadap bacaan kita. Bacaan yang sebenar adalah bacaan ukuran awak tolak dengan ralat sifar tadi.
Okey, kita tengok contoh. Kalau contoh untuk alat B, okey, ralat sifar adalah positif 0.03 cm. Maksudnya bacaan sebenar awak adalah bacaan ukuran kamu kena tolak dengan 0.03 cm tu. Macam mana pula kalau C ni? Dia ada negatif kan? Boleh juga. Kita ambil bacaan ukuran tolak dengan negatif 0.06 cm. Jadi akhirnya dia akan jadi tambah. Okey? Sebab negatif dengan negatif akan jadi positif. So itu cara kita mengatasi ralat sistematik. Balik kepada ralat tadi. Okey, kita sudah tahu apa dia ralat sifar, ralat sistematik dan macam mana kita nak mengatasinya. Kalau ralat rawak, ralat parallax, apa maksud dia? Jom kita tengok contoh. Ini adalah contoh ralat parallax. Kedudukan mata sangat penting. Kalau kita letak mata di kedudukan yang salah ni, maka ralat parallax akan wujud. Bacaan akan jadi tak tepat. Dia akan lari daripada bacaan sebenar. Okey? Jadi, apakah cara untuk kita mengatasi ralat rawak ataupun ralat parallax tadi? Kita kena ambil bacaan ukuran beberapa kali supaya bacaan akhir yang kita guna adalah bacaan purata. Ini boleh kurangkan kesan ralat parallax. Okey? Dan untuk kurangkan ralat parallax, mata mesti berserenjang dengan skala alat pengukur. Contohnya untuk alat ini, skala dia di sini, kosong di sini, bacaan di sini. Jadi mata kena berada di sini, berserenjang dengan skala. Untuk silinder penyukat, mata patut di sini. Okey? Kalau mata atas sikit, awak akan dapat bacaan 13 ml. Kalau bawah sikit akan dapat 11. Dia tidak tepat. Okey, sudah lari daripada bacaan sebenar. Kalau guna pembaris, mata kedudukan yang betul adalah ni. Yang berserenjang dengan skala. Berserenjang maksudnya 90 darjah lah. Tengok ni. Mata dengan skala 90 darjah. Okey, kalau letak belakang sikit, dia akan dapat kurang sikit bacaan dia. Kalau letak depan sikit, bacaan dia akan menjadi lebih daripada nilai sebenar. Okey? So itu cara mengatasi ralat rawak. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk perbincangan ralat. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya di mana Cikgu Teo akan bincangkan alat pengukur ya. Itu sahaja. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.